أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Kifayatul Muhtadi, muka surat 120. Sebelah tepi kita mula daripada atas mulalah. Bagi atas sekali baca dah minggu lepas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dapat pahala berjamaah selama belum lagi salam imamnya. Selama belum lagi salam imamnya ni pada yang lain daripada Jumaat. Adapun padanya pada Jumaat, tiada dapat Jumaatnya, melainkan dapat serakaat serta imam. Dan dapat pahala berjamaah. Pahala berjamaah 27 gandaan, ataupun setengah riwayat 25 gandaan. Salatul jama'ati afdalu min salatil fazi bi 27 darajah. Ada riwayat bi 25 darajah. Sembahyang berjamaah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darajah. Setengah riwayat 25 darajah. Jadi nak dapat pahala berjemaah 27 ni selama belum lagi salam imamnya. Selama imam belum beri salam. Ni pada yang lain daripada Jumaat. Adapun padanya pada Jumaat, tiada dapat Jumaatnya, melainkan dapat serakaat serta imam. Dia berkaitan dengan Jumaat. Syaratnya dapat serakaat ni untuk dapat Jumaat. Untuk dapat pahala berjemaah, walaupun tidak dapat Jumaat, dapat berjemaah. Contohnya, imam sudah iktidal rakaat yang kedua solat Jumaat. Kita makmum ni baru masuk semayang, mana tak dapat Jumaat, tetapi dapat jamaah. Tapi kita jadi zuhur, tu imam jadi Jumaat. Pada ni, jadi bukan kata semayang 5 waktu, semayang Jumaat pun selagi tu imam tak beri salam, selagi itulah dapat pahala berjamaah. Cuma bezanya, kalau semayang Jumaat, nak dapat Jumaat kena dapat 1 rakaat. Itu je beza dia. Maknanya, kalaulah semayang Jumaat, imam tasyahud akhir dah, dia baru masuk semayang, ini berlakulah. Contohnya semayang Jumaat, dia semayang ikut imam awal-awalnya. Kemudian wuduknya batal, dia pun keluar pergi ambil air semayang. Dia naik balik nak semayang Jumaat, imam tasyahud dah, dia dapat pahala jamaah. Cuma tak dapat Jumaat. Pada ni, nak dapat Jumaat, dia kata kena serakaat. Adapun padanya pada Jumaat, tiada dapat Jumaatnya, melainkan dapat serakaat. Nak dapat Jumaat, untuk dapat jamaah pahala,
Sama juga dengan sembahyang Zuhur, sembahyang Jumaat pun. Mana selagi tu imam tak beri salam Jumaat, dia Allahu Akbar, dia pun duduk, dia dapat pahala jemaah juga. Tapi dia sembahyang jadi Zuhur, tu je beza dia nya. Pada ni. Kalau kira-kira sembahyang 5 waktu sama, sembahyang Jumaat pun sama, nak dapat fadilah berjemaah selama belum lagi salam oleh imam. Termasuk Jumaat, nak dapat pahala jamaah. Tapi nak dapat Jumaat tak boleh walaupun imam sembahyang Jumaat, dia jadi sembahyang Zuhur. Lepas imam beri salam, dia kena tambah 4 rakaat, bukan jadi Jumaat. Sebab nak dapat Jumaat kena dapat serakaat serta dengan imam. Tetapi dapat tak jamaah? Dapat selagi imam belum memberi salam. Kemudian dalam syarah tu pula, kalau kita baca dah minggu lepasnya, akan salam yang pertama, dan jika tiada sempat duduk serta imam sekalipun, walaupun dia tak sempat duduk, sebab Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, dah bawah tu, tak boleh duduk dah. Tapi dapat pahala jemaah, dapat pahala berjemaah selagi tu imam belum memberi salam. Walaupun tak sempat duduk, dan memang tak boleh duduk dah. Kita sekarang ni, kita makmum, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, tu imam salam pertama, boleh duduk tak? Tak boleh. Walaupun imam belum salam kedua, tak boleh duduk, tak boleh turun dah. Kalau turun juga batas semayang tu, tak boleh turun dah, sebab imam sudah dah semayang, nak turun ikut imam apa lagi? Imam belum salam yang kedua, salam pertama hak akhir semayangnya, salam kedua itu sunat juga, bukan rukuk semayang, tak boleh turun. Ada ni. Tapi nak cerita sini, dapat pahala jamaah 27. Dapat pahala jamaah 27. Tapi sebut dah sebelum ni, 27 tu sama kaman la kaifan. Kuantiti 27, kualiti tak samalah dengan orang yang dapat bersama imam rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Tapi semua tu 27 belakang. Orang yang sempat takbiratul ihram bersama dengan imam pun 27. Tapi serta dapat fadilah taharrum. Kita cerita dah melepas. Fadilah taharrum, fadilah takbiratul ihram serta imam, fadilah yang berasingan dengan fadilah berjemaah 27. Fadilah taharrum, fadilah serta dengan imam takbiratul ihram, atau fadilah lain pula, kelebihan lain pula. Tu imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Ni dia dapat fadilah takbiratul ihram bersama dengan imam. Ni fadilah lain. Dalam hadis Nabi bersabda, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atsani, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Siapa yang sembahyang kerana Allah 40 hari pada solat berjemaah, mendapat ia akan takbiratul ihram bersama imam, ditulis bagi 2 kelepasan. Pertama, bara'atu minan nar, kelepasan daripada api neraka. Yang kedua, bara'atu minan nifaq, lepas daripada nifaq. Tapi hadis ni sebut dalam kitab Nihayah, hadis munqati', hadis yang mana gugur rawi dia. Tak boleh hujah hadis ni. Tapi ni dalam bab fadail, bab fadilah. Biasa dicerita pada kita, orang yang dapat takbir ihram bersama 40 hari dapat 2 kelepasan tadi lah. Atau hadis yang munqati', nak buat hujah tak boleh. Dia hadis itu hadis yang gugur rawi, perawi dia gugur, tak lengkap. Ada dia. Tapi dia biasa dengar tu. Itu fadilah taharrum. Tapi fadilah berjemaah fadilah lain. Jadi sekarang ni tu imam takbir, dia pun takbir. 27 juga fadilah berjemaah.
Fadilah dapat takbiratul bersama imam tu fadilah lain. Fadilah berjemaah 27. Last sekali tu imam dekat-dekat nak beri salam, dia baru Allahu Akbar, Assalamualaikum bawah tu 27 juga. Nah, sama kaman bilangan 27, tapi tak sama kaifan kualiti tak sama. Kualiti tak sama. Bilangan 27, bilangan 27. Hak saya bisa sebut tu hak bisa tu guru lah. 27 orang pertama 27 duit Amerika dia kata. Orang kedua 27 duit Singapura. Orang ketiga ribu kota 27 duit Malaysia, 27 duit Thailand. Akhir sekalinya dekat nak salam baru takbir 27 duit Indonesia. Fadilah berapa? 27. Boleh upah berapa? 27. Sama 27 duit Indonesia. Gitu. Kau dengar gitu dah, Allah nak turun tak boleh dah ni sebab imam beri salam dah. Tapi dia Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, tu imam bawah 27 kita ni kata boleh pahala. Kan kita kan Allah sedap ke dia, kita mari awal 27, dia mari last sekali 27. Tak sama. Dia mari salah sama kaman la kaifan. Kalau kita kata gak sama kuantiti bilangan 27, tapi tak sama kualiti 27 tu. Besar kecil 27 fadilah dia. Tetapi selama belum disalam oleh imam dapat fadilah berjemaah walaupun dia tidak sempat turun sekalipun, dan memang tak diturun. Tetapi kalau kita Allahu Akbar, imam belum beri salam, kita wajib turun serta merta. Gitu pula. Tapi kita tahu dah tu imam sekejap nanti beri salam lah. Tapi kalau kita Allahu Akbar, imam tak beri salam, kita tak ditunggu. Kita wajib turun serta merta. Kalau kita tunggu tanpa kita mengikuti imam turun duduk tu, batal sembahyang kita. Ingat baik. Kena wajib turun serta merta. Wajib turun serta merta. Kita duduk je Assalamualaikum warahmatullahi, kita disunatkan tunggu sampai imam salam yang kedua, barulah kita bangun sembahyang rakaat, bangun kita sembahyang rakaat kita tu. Tapi sebelum kita turun tu imam beri salam, langsung tak boleh turun. Kita turun imam beri salam, sunat tunggu imam salam kedua baru kita bangun kembali. Gitu je. Ada ni. Krimia minggu lepas saya ada tambah sikit hak berkaitan dengan hak ni biasa berlaku. Kita takbiratul ihram, imam duduk di bawah, imam dalam sujud ke, imam dalam duduk ke, kita pun Allahu Akbar, kita wajib ikut imam segera. Jangan duduk tangguh-tangguh. Kita pun turun imam dalam sujud yang pertama. Contoh kita buh lutut latar nak sujud, imam Allahu Akbar, stop, jangan sujud. Pada ni kita buh duduk lutut latar, tangan buh latar, imam pun Allahu Akbar, imam sudah berpindah daripada sujud yang pertama kepada duduk antara dua sujud. Jangan kita pergi hunggar lagi ke sujud. Jangan berhenti setakat tu je. Kalau kita terlajuk, kita wajib berpindah segera mengikut imam. Tak boleh ke? Kalau kita terajak tersalah tak batal, tapi kita wajib segera berpindah kepada imam, kepada mengikut imam. Sebab sujud tu kita tak boleh, sebab kita sujud hanya ikut imam. Faham? Kita sujud hanya ikut imam. Mana ada sembahyang Allahu Akbar terus turun sujud pertama? Ada sembahyang gitu? Sembahyang ni baca Fatihah dulu, rakaat i'tidal dulu, baru sujud. Yang kita Allahu Akbar ni terus sujud semata-mata wajib kerana mengikut imam. Tak ada sembahyang pasal itunya. Allahu Akbar terus sujud, ada? Dan ni kita wajib mengikuti imam, wajib ikut imam. Sekarang ni imam sudah angkat dahi daripada sujud, kita mana boleh sujud lagi sebab kita hanya ikut imam.
Kena faham situ. Kita hanya ikut imam. Tiba-tiba kita nak sujud, imam sudah berpindah daripada sujud kepada duduk. Kita wajib kena ikut duduk. Adapun kalau kita mudahilata Allahu Akbar tu imam berpindah pada duduk, tak apa, kita lambat pindah pun. Sebab kita sempat dah sujud, imam dalam sujud lagi. Ada ni. Kita mudahi sujud Allahu Akbar, tu imam berpindah dari sujud kepada duduk antara sujud. Kita sujud tu nak tasbih boleh tak? Sebab kita sujud berserta dengan imam sujud, dan masa kita sujud imam dalam sujud lagi. Cuma apabila imam berpindah rukun, walaupun kita boleh nak tasbih dalam sujud, aula imam berpindah rukun, kita berpindah rukun serta merta. Atau aula dia gitu. Tapi boleh tak kalau kita nak tasbih seorang dalam sujud? Boleh, tapi tidak aula. Ni kita kena ingat molek ni. Bukan kata cerita hak ni. Tasbih rokok, tasbih sujud hak mana-mana sekalipun, baru kita tasbih 2 kali, tu imam sami Allahu liman hamidah i'tidal, kita pun sami Allahu liman hamidah. Tasbih sunat 3 kali, kita lebih afdal ikut imam daripada mencukupkan tasbih 3 kali. Kita baru tasbih 2 kali, Allahu Akbar, imam sudah bangkit daripada sujud. Kita pun sunat bangkit ikut imam segera kepada duduk kalau imam sudah bangkit daripada sujud. Walaupun kita dah sujud, tasbih baru sempat 2 kali. Ada ni. Kita ni kadang-kadang cukup 3 juga. Akhirnya tersenggang dengan imam. Tidak ada apa panggil apa? Jahat adab seumpama tu. Kita makmum ikut imam. Tasbih saya 2 kali, imam sudah berpindah rukun. Lebih afdal kita mengikut imam daripada kita menyempurnakan tasbih 3 kali. Sehingga kan selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran. Selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran. Tiba-tiba sedang-sedang kita membaca surah, sembahyang zuhur, sembahyang asar, bacaan perlahan, imam sudah rakaat, kita sunat segera rakaat, kita berhenti surah yang kita sedang baca. Tak ada dah. Zikir yang paling lebih baca Quran. Kita sedang baca surah ni, Al-Quran dalam sembahyang. Hak sembahyang bacaan perlahan itulah zuhur asar. Kita sedang baca surah, imam berpindah kepada rakaat. Surah kita ada 2-3 ayat lagi. Sunat kita hentikan surah, kita rakaat bersama imam serta merta. Ni hak afdal. Jadi tadi imam dalam sujud, kita Allahu Akbar, kita pun turun sujud, mudahi jallata Allahu Akbar. Imam sudah berpindah daripada sujud kepada duduk. Kita aulanya segera berpindah kepada duduk. Tapi kalau kita takbiratul ihram, imam dalam sujud, kita turun nak pergi pada sujud, Allahu Akbar, imam duduk dah, kita wajib ikut imam dalam duduk. Jangan sujud soli, batal sembahyang. Tadilah sebab kita hanya turun mengikut imam jua. Tapi ke mana pun, lepas je kita takbir, imam duduk di bawah, kita takbir ihram saja, imam duduk di bawah, kita wajib segera turun mengikut imam. Walaupun imam tu sedang sujud yang kedua sekalipun. Kan kita kan imam sujud yang kedua dah, tak lama dia bangun berdiri lah, kita pun Allahu Akbar, turun buat apa, imam sujud kedua dah, nanti imam bangkit lah. Kita tidak segera turun, dapat qada tamakninah, batal sembahyang kita. Ni orang takut ni. Lepas tu dia orang mana? Dia tak takbir, dia tunggu je, payah dia kata. Dia pun tunggu, imam pun Allahu Akbar bangkit, dia pun Allahu Akbar, payah kira dia kata. Itulah kita nak turun ikut imam sujud, imam berpindah rukun, tak ada sujud dah kitanya, takut terlajak kita. Imam sujud yang kedua, takut kita Allahu Akbar, sekejap lagi imam bangkit, dia sujud kedua bangun berdiri, kita pun tunggu tak bersujud, batal sembahyang. Tapi kalau imam sujud kedua, kita Allahu Akbar,
kita pun turun lubuh lutut latar, tu imam pun Allahu Akbar naik, kita pun naik semula. Naik semula. Hati dia sebut salam. Tak turun tak boleh. Turun tahu dah imam sekejap lagi bangkit ya. Sujud kedua dah tu kan. Akhirnya dia pun lambat takbir, dia tunggu imam berdiri baru dia takbir. Rugilah pula gitu sebab kita lambat masuk solat, lambat boleh pahala solat. Tapi maknanya lepas tu takbir kita wajib segera mengikuti imam. Kita wajib segera mengikuti imam. Jadi kita bicara tadi ni hak berkaitan dengan kita Allahu Akbar, imam duduk tasyahud akhir, kita wajib turun mengikuti imam. Tetapi kalau kita Allahu Akbar, imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sudah tidak boleh turun mengikuti imam sebab imam sudah selesai sembahyang walaupun imam baru salam yang pertama. Salam kedua belum selesai dah sembahyang dengan salam yang pertama. Salam yang kedua itu bukan lagi rukun sembahyang. Tapi walaupun bukan rukun sembahyang sebagaimana disebut minggu lepas, ianya masih lagi rupa sembahyang, rupa ibadah. Kalau kita lepas salam yang pertama kita terbatal wuduk, kita tidak boleh salam yang kedua. Walaupun salam yang kedua itu bukan rukun sembahyang, tetapi masih lagi rupa ibadah, rupa sembahyang. Dalam keadaan kita sudah tidak cukup syarat sah, suci daripada hadas kecil, sebab kita sudah berhadas kecil dengan kentut tadi, kita tak boleh salam yang kedua. Kalau kita salam yang kedua dalam keadaan wuduk itu sudah batal, hukumnya adalah haram. Pandangan dhaif, kita salam pertama, kita kentut, kita berhadas kecil, sembahyang kita sah. Kita salam je kedua, sembahyang kita jadi batal. Itu pandangan dhaif. Maknanya jangan salam yang kedua apabila kita sudah tidak cukup syarat sah sembahyang. Salam yang pertama sedang molek, cicak berok jatuh atas baju kita, najis. Salam pertama siap dah ni, cicak berok atas baju kita, tak boleh dah salam yang kedua. Sebab apa? Sebab syarat sah sudah tidak cukup. Sembahyang tak sah sebab salam pertama dah. Ada ni. Jadi walaupun bukan rukun tetapi masih lagi rupa sembahyang, rupa ibadah, dipanggil ekor sembahyang tu. Janganlah kita beri salam kedua dalam keadaan kita sudah tidak cukup syarat sah. Hak ning ni selama belum lagi salam imam. Hak dalam syarah dia tu, jika menyertai takbir makmum akan salam imam, maka padanya khilaf, dituntut akan khilaf pada kitab panjang-panjang. Kalau serta macam mana? Kita Allah Assalamualaikum bawah. Hak ni selama belum lagi salam imam. Imam belum kata Assalamualaikum lagi. Kalau serentak macam mana? Kalau serentak, kalau serentak kita ni dia pakai dak cerita terus. Pakai dak cerita. Ada maka jika menyertai serentak kita panggil takbir makmum akan salam imam, maka padanya pada menyertai itu khilaf, dituntut akan dia pada kitab panjang-panjang. Khilaf dah, khilaf kata mana? Satu pandangan kata macam mana, satu pandangan katanya macam mana. Dia khilaf antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar. Syekh Ramli selama belum lagi salam ni, selama imam belum memulai salam, dapat dah fadilat berjamaah. Bila imam sudah makmum ni, makmum Allah Assalamualaikum bawah, makmum sudah hak takbir saat ni tak dapat fadilat berjemaah, jadi seorang diri gitu ya. Jadi pandangan Syekh Ramli
selama belum salam. Apabila imam Assalamualaikum, beri salam je serentak dengan makmum Allahu Akbar di atas tu, dia tidak dapat fadilat berjemaah, tidak sah qudwah, tidak sah dia mengikuti imam, dia tak dapat fadilat berjemaah. Jadi seorang dirilah dianya. Takbir tu imam belum lagi selesai beri salam, baru assalam, baru assalamualaikum barunya. Itu pandangan hak Syekh Ramli Hajar. Dia kira ke mana? Dia kira kalaulah makmum bar, imam kum bawah, dapat fadilat berjemaah. Kalau tu imam kum, makmum bar di atas, tak dapat fadilat berjemaah. Dia orang ngaji ni, selagi belum kum, dia bar dulu jadi makmum, fadilat 27. Kum, ni bar kum, fadilat 27. Kum bar seorang diri, tak ada fadilat 27. Pening kita dengar. Itu pandangan Syekh Ibn Hajar. Pandangan Syekh Ibn Hajar sekarang ni sama-sama lah sekarang ni. Makmum Allah, tu imam Assalamualaikum, gitu nah. Tetapi ketika makmum bar, tu imam belum kum, dapat fadilat 27. Kum dulu bawah tu imam Assalamualaikum, itulah tu makmum atas tu bar, seorang diri, tak dapat pahala 27. Ada ni. Dia kena bar kum, jangan kum bar. Suki. Sekarang kita makmum Allahu Akbar, tu imam Assalamualaikum warahmatullah, tu sunat hayah tu. Jadi akhirinya solat imam dengan Assalamualaikum, kum habis solat, warahmatullah itu sunat je tu. Bilakah makmum dikir solat Allahu Akbar, baru kir solat, tiba-tiba imam kum dah, dia baru bar, baru kir solat. Jadi bar dia imam sudah tidak ada, seorang diri bar di atas tu, jadi semayang dah, tu imam belum kum, jadi ada lagi imam, boleh pahala 27. Tak, kita ni nak panggil solat selepas selesai takbir tu ihram, Allahu Akbar, bar kita jadi orang solat. Akhir solatnya bila? Assalamualaikum, habis solat. Sekarang kita cerita, kita makmum, bermula solat kita dengan bar, tu imam, berakhirnya solat tu imam dengan kum, Assalamualaikum. Jadi sekarang ni kita makmum bar atas, jadi solat dah kitanya, tu imam belum lagi kum, Assalamualaikum, dekat-dekat dah tu, tapi belum kum lagi. Di saat kita bar tu, maknanya tu imam ni masih semayang lagi. Jadi kita jadi makmum kepada tu imam semayang lagi lah ni, boleh ada 27. Tiba-tiba masa kita bar masuk solat tu, tu imam warahmatullah dah. Jadi tak ada dah tu imamnya. Masa kamu bar, kamu jadi semayang, kamu ikut tu imam. Tu imam mana? Tu imam warahmatullah dah bawah tu. Tak ada dah, tak ada tu imam dah, sudah dah semayang. Maka kamu jadi seorang diri, tak ada fadilah 27. Semayang sah ni. Kita bukan cerita sah tak sah semayang, kita cerita jadi makmum ke tidak, dapat fadilah berjemaah ataupun tidak. Tapi pandangan Syekh Ramli, tu imam tu imam mula Assalamualaikum je, tak ada. Kalau dia Allahu Akbar, dia bar dulu pun seorang diri, tak panggil berjemaah. Itu pandangan Syekh Ramli. Pandangan Syekh Ibn Hajar, selagi imam belum masuk kepada mim alaikum tu, makmum terlebih dahulu bar,
maka makmum dapat fadilah 27. Turun memang tak boleh dah turunnya. Ada ni nak turun duduk tak boleh dah. Kita Allahu Akbar, imam belum lagi salam, kita Allahu Akbar, Assalamualaikum, imam bawah pun tak diturun dah. Ada ni ketika kita bar ni, imam belum Assalamualaikum lagi ni, tapi kita Allahu Akbar, Assalamualaikum, imam bawah tak diturun dah. Tak turun memang tak diturun. Sekarang ni selama imam belum salam tu, pandangan Syekh Ramli nya salam Assalamualaikum tu nah. Tapi pandangan Ibnu Hajarnya selama belum lagi salam imamnya, dengan bahawa selama imam belum kata kum lagi. Nak situ. Jadi sekarang ni serentak makmum Allah, tu imam Assalamualaikum di bawah, tapi kita makmum ni baru bunyi kum bawah tu. Boleh fadilah 27. Sebab masa kita masuk solat, tu imam belum sudah lagi semayang. Sebab apa? Sebab tu imam tak kata lagi kum. Kalau tu imam kata Assalamualaikum, tak ada dah imam. Tu imam sudah dah semayang. Tu imam Assalamualaikum, sudah dah semayang, kita bar atas tu baru masuk semayang. Dah bar ikut siapa? Tu imam tak ada dah. Jadi kita seorang diri sah semayang, tapi tak ada pahala berjamaah. Faham tak tu? Tapi suka main hukum. Bar kum boleh pahala 27. Kum bar seorang diri. Bar kum pahala 27. Kum bar seorang diri, tak ada pahala 27. Orang dengar apa benda pula barkum kumbar. Ni hak menyertai serentak. Tapi dalam kitab ni dia dah cerita. Maka jika menyertai takbir imam akan salam makmum, maka padanya khilaf. Dituntut akan khilaf pada kitab panjang-panjang. Jadi mana kalaulah Allahu Akbar, barulah timakum di bawah, sah jadi makmum dan dapat fadilah. Itu je lah. Tu imam kum, barulah Allahu Akbar di atas, sah semayang tapi seorang diri, tak ada fadilah berjamaah. Sebab apa? Sebab imam sudah selesai semayang dengan kum Assalamualaikum, imam sudah selesai semayang. Ini pada sembahyang yang lain daripada solat Jumaat. Adapun padanya pada solat Jumaat, tiada dapat Jumaatnya melainkan dapat serakaat serta imamnya. Ini macam sebut tadilah, hak berkaitan Jumaat ni bukan kata dapat ke tak dapat pahala Jumaat. Jumaat ni dapat ke tidak Jumaat, tu je. Faham tak? Ada pun pahala Jumaat dapat sama jugalah, selagi imam belum beri salam dia dapat pahala Jumaat. Tapi Jumaat dapat ke tak? Ada pun padanya pada Jumaat dia dapat Jumaatnya melainkan dapat serakaat serta imam. Dia berkaitan Jumaat, dia akan cerita di hadapan lah. Kita Jumaat syarat sahnya berjemaah. Jadi syarat sah berjemaah Jumaat ni, dia memadai berjemaah satu rakaat. Memadai berjemaah satu rakaat. Faham tak ni? Syarat sah Jumaat adalah berjemaah. Adakah disyaratkan berjemaah ni sampai ke selesai sembahyang? Tidak.
dapat satu rakaat dapatlah Jumaat. Dapat berjemaah satu rakaat dapatlah Jumaat. Sebagai contohlah, kita ikut tu imam. Rakaat pertama siap-siap, naik rakaat kedua. Naik rakaat kedua ni kita tak boleh tunggu dah tu imam ni. Kita rasa perut kita dah sedap dah. Kalau tunggu ikut tu imam dengan baca surah panjang apa semua, memang kita tak tahan, sakit perut dah kita ni. Kita pun niat mufarakah, kita pun sembahyang Jumaat seorang diri. Boleh cepat sikit lah sebab kita nak pergi bilik air, nak pergi tandah ada ni, dapat Jumaat tu. Sekarang ni kita dapat serakaat je. Rakaat pertama pun tak apa, rakaat kedua pun tak apa. Rakaat pertama imam pun tak apa, rakaat kedua imam pun tak apa. Sekarang ni kita solat Jumaat bersama dengan imam. Jadi rakaat pertama kita berjemaah dengan imam. Tapi lepas tu kita sakit perut, tak boleh nak ikut dah tu imam. Tu imam ni lambat. Naik rakaat kedua kita pun mufarakah ni. Kita pun semayang cara kita cepat-cepat kita pun beri salam, kita pun pergi tanda. Jumaat kita dapat sebab kita dapat dah berjemaah satu rakaat. Pandai ni. Sebab tu ada kapung-kapung, dia pandai. Pandai. Tu imam tasyuk akhir tak mutawalik tau. Suka pula dia pandai lah tu. Ada ni. Tu imam tasyuk akhir belum beri salam, start mutu dah balik. Dia mufarakah ke tu? Dia tak semayang budak tu. Tak semayang. Hop so-so tak semayang. Lepas tu kerja dia ke apa? Dia duduk khianat budak-budak. Budak-budak bagus. Budak-budak main Jumaat betul. Hop so nak khianat dia khianat ke budak tu. Budak tu sujud, dia pegang batulah, dia apa semualah. Lepas tu kok orang dia mata syakir, dia tembak balik. Start mutu balik. Tak semayang. Dia kapur-kapur ada pesen gitu. Kena bandar pun pesen tu juga. Malu kau orang bandar. Ada ni. Bukan masjid Pengandan Baru, masjid Pengandan Baru ni orang luar mari orang nak semayang belaka. Orang kapur sama tu. Tak pergi masjid, marah di mak ayah. Pergi masjid, tak semayang. Kalau menengah masing-masing duduk semayang. Tengok balik, dia balik. Dia balik. Memang dia balik awal. Tak semayang. Hak ayah tu duduk dalam tu. Nak kira anak pesen tu. Mak kena mari pusing-pusing tengok anak aku duduk mana. Ramai-ramai duduk semayang. Memang tak semayang. Mana budak kolam menengah, bukan budak kolam rendah. Balik dah budak-budak tu ni. Macam cerita tadi memang tak semayang lah. Di mata syakhis tak mutu balik dia memang tak semayang. Bukan dia ni mufarakah. Dapat serakaat, dapat Jumaat. Itu dapat rakaat pertama. Dapat rakaat kedua. Kita sapa tengok rakaat kedua dah. Ni masalah kadang-kadang orang kita ni, bila dia sapa lambat, dia tengok imam semai dia lagi balik. Dia tengok imam semai dia lagi balik. Dosa besar. Semai Jumaat fardu ain. Tak ada ni. Semai Jumaat fardu ain. Tiba-tiba dia pergi tengok imam semayang dah, dia balik. Imam semayang dah, dia kata dia pun balik. Tinggal Jumaat dosa besar. Lepas tu macam mana? Imam semayang dah rakaat berapa? Rakaat pertama, okey. Rakaat kedua, okey. Apa nak lagi balik ni? Rakaat kedua sekalipun. Tak ada ni. Rakaat kedua sekalipun. Kita gigi tengok rakaat kedua, kita pun Allahu Akbar. Kita boleh serakaat dengan imam rakaat kedua, imam beri salam, kita hanya tambah satu rakaat sahaja, tambah Jumaat orang panggil. Selagi imam belum bangkit daripada rakaat kedua, dapat Jumaat lah kitanya. Tak ada. Selagi imam belum bangkit daripada rakaat kedua. Sekarang ni imam rakaat, kita Allahu Akbar, kita berrakaat, sempat rakaat bersama rakaat imam qada tamakninah, dapat rakaat kita, dapat Jumaat kita. Ada ni. Imam rakaat rakaat kedua, kita pun Allahu Akbar, kita pun rakaat bersama dengan rakaat imam, dapat qada tamakninah, qada subhanallah,
dapat rakaat lah kita, dapat Jumaat lah kita. Ada ni. Tapi kalau imam rokok, kita Allahu Akbar rokok, sami Allah liman hamidah, kita tak dapat walaupun satu rakaat dengan imam, maka kita tak dapat Jumaat. Lepas imam beri salam, kita wajib tambah 4 rakaat solat zuhur. Dia gitu. Nak dapat Jumaat, syaratnya dapat serakaat serta imam. Sama ada imam kat pertama, sama ada imam kat kedua. Ada. Tapi kalau kita pergi imam sudah iktidal rakaat yang kedua, sahih, kita tak dapat Jumaat. Tapi walau macam mana pun kita ikut imam, kita wajib niat Jumaat walaupun semayangnya zuhur. Pada ni. Ni hak ni niat lain, buat lain. Imam sudah iktidal rakaat yang kedua, maknanya kita memang tak dapat walaupun satu rakaat bersama dengan imam. Maknanya memang kita sembahyang jadi zuhur, tapi kita tetap wajib niat sebagai Jumaat saja. Aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat makmum kerana Allah, tapi buatnya zuhur 4 rakaat. Jadi niat lain, buatnya lain. Fardu takdir kan untuk imam ada salah satu rakaat, imam bangun tambah 1 rakaat lagi, kita pun ikut imam tadi, kita pun dapat Jumaat. Sebab kita dapat 1 rakaat. Sebab tu kata kita wajib kena niat Jumaat walaupun imam sudah iktidal rakaat yang kedua, tapi sembahyangnya adalah zuhur. Kita memanglah tak aja mari lambat, tapi tadilah kita sembahyang molek-molek dengan tu imam, wuduk kita batal, kena keluar juga, kena masuk lambat juga, boleh berlaku-belaka tu. Masuk-masuk makan kedua dah. Tengok. Ialah kadang-kadang kita musafir ni kadang-kadang nak sembahyang saja, tak mau dengar khutbah. Kadang-kadang lalu satu masjid, baru azan Jumaat, pergi depan kita sembahyang depan ni, mencari hak depan tu, hak kedua dah tu iman. Dah awal ni kalau putih lambat jugalah, kena dengar khutbah, tambah nak sembahyang saja je, tak mau dengar khutbah, nak cepat. Siapa satu tepat ada masalah. Imam kat pertama selesai, imam kat kedua, kita boleh ikut dia kat kedua, tak masalah boleh Jumaat. Tapi ni cerita ni orang muda, orang kampung tu abang kali, bukan orang musafir, orang kampung tu. Jadi sama-sama saya sembahyang tu orang kat kedua kot tu imam. Timah dia pun sama kau. Tapi dia buat kerja ke apa? Kita Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, imam kat kedua. Dia kejar dak style, dia rokok, dia tidak, dia sujud, dia pun naik kat kedua ikut tu imam. Kata budak ni buat gapo pula ni? Tak ada masalahnya. Imam kat kedua, imam baru baca Fatihahnya. Lambat lagi imam rokok kat kedua. Sebab kita sapa imam kat pertama. Mana naik masjid tu imam rokok, sujud pun semua dah lah. Jadi ikut betul lah imam kat kedua. Adalah budak muda mana 20-an lah, bukan mau 30, 20-an. Tak apalah, dia usia tu mari lambat. Okey, sama-sama sembahyang belakang ikut imam. Tiba-tiba dia baca Fatihah selesai, dia rokok, dia tidak, dia sujud 2 kali, dia pun bangun ikut tu imam semula kat kedua. Cerdik kata budak ni. Tak sah lah sembahyang gitu, sebab kita wajib berjemaah niatnya dalam takbiratul ihram. Awak gitu batal awal lah sembahyangnya. Ada ni.
Tapi kejar tu imam ni zaman-zaman dulu lah. Zaman-zaman dulu. Orang tua pun kejar tu imam zaman dulu. Zaman dulu. Tak apa nak reti Muhammad sebut zaman dulu. Tak imam sujud, Allahu Akbar, rakaat iktidal sujud. Zaman-zaman tu dulu. Orang tua bukan budak-budak. Kemudian dia baru pandai. Dulu-dulu. Ni tak pelik budak ni. Dah dia tinggal satu rakaat kan. Dia takbir, dia selesai satu rakaat, boleh dia ikut imam rakaat kedua. Padahal tak ada benda-benda Sebab apa memang betul-betul dapat rakaat kedua, imam baru baca Fatihah rakaat kedua ni. Dapat Jumaat. Dapat Jumaat, syaratnya dapat serakaat. Lepas daripada imam memberi salam, kita pun bangun tambah serakaat. Rakaat kedua Jumaat. Sembahyang Jumaat sunat baca kuat. Kita pun baca kuat Fatihah dan surah. Badan ni. Sebab itulah sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat sunat baca kuat. Sama ada imam ataupun orang sembahyang seorang diri. Ada kitab mana dia tulis gitu. Celagu orang. Jumaat sunat baca kuat Fatihah dan surah, sama ada imam ataupun orang sembahyang seorang diri. Ayat kitab tu. Ayat kitab tu perangkap tu. Sembahyang Jumaat sunat baca kuat Fatihah dan surah, sama ada imam ataupun sembahyang seorang diri. Jadi timbul masalah mana pula Jumaat jadi sembahyang seorang diri? Sebab Jumaat syarat sahnya berjemaah. Mana boleh sembahyang seorang diri? Mana seorang diri? Tadi lah kita dapat rakaat pertama je berjemaah dengan imam. Kita dapat Jumaat. Lepas imam memberi salam, kita naik rakaat kedua, panggil kita ni seorang diri kan. Itulah kata Jumaat sunat baca kuat sama ada imam ataupun seorang diri. Ni kita seorang diri rakaat kedua ni. Sunat baca kuat. Fatihah sunat baca kuat, surah sunat baca kuat. Hak tu hak teka. Semayang tengah hari seorang diri baca kuat. Semayang tengah hari memang bacaan perlahan Zuhur. Bacaan kuatnya Jumaat, berjemaah tu imam. Tapi ada semayang tengah hari, siang hari buta, seorang diri baca kuat. Ni rakaat kedua Jumaat kita seorang diri selepas imam memberi salam. Kita baca kuat Fatihah surah. Ada pula hamba Allah ni baru sampai, dia pun turut belakang kita, dapat serakaat dengan kita, dia pun dapat Jumaat juga. Kita tasyahud akhir bersalam, dia pun tambah rakaat kedua, sunat baca kuat juga dianya. Ada lagi hak lambat. Turut pula belakang, boleh satu rakaat, dapat Jumaat, tambah satu rakaat baca kuat. Last sekali hak ngelah dah tu. Bolehlah Jumaat dianya juga, boleh serakaat. Dia pun tasyahud akhir nak beri salam Jumaat, masuk waktu asar, wajib kena tambah lagi dua, jadi solat Zuhur. Ni buat benda tak berlaku ni penimpal dia tengok. Nanti dia akan bicara syarat Jumaat. Yang pertama berjemaah, tapi satu rakaat sudah memada. Yang kedua Jumaat wajib dalam waktu Zuhur. Ni ingat baik. Syarat Jumaat berjemaah. Di antara syarat Jumaat berjemaah. Okeylah dia berjemaah, dapat serakaat, dapat Jumaat. Syarat Jumaat laginya dalam waktu Zuhur. Dalam waktu Zuhur. Sekarang ni ketika tasyahud akhir dia sebagai seorang ni, Jumaat kan tasyahud akhir Jumaat rakaat kedua ni, tiba-tiba habis waktu Zuhur, ting bunyi dah di waktu semayang tu, masuk asar dah, maka dia wajib kena tambah 2 rakaat. Zuhurnya jadi Jumaat, jadi Jumaatnya jadi Zuhur. Sebab Jumaat syarat waktu Zuhur. Keluar je waktu Zuhur, tak lewat Jumaat dah, kena tambah Zuhur. Ada ni.
Ni buat masalah nak tambah serakaat, tambah belakang sampai tengah jalan tu. Pas sorang. Hak last kali ni, Dan asal-asal dah ni. Dia dapatlah dengar hak depan dia tu serakaat. Dapatlah Jumaat dianya. Lepas hak tu beri salam, dia pun bangun tambah rakaat kedua. Dia pun baca kuat. Dia pun rokong iktidal sujud tasyahud akhir, masuk waktu asar. Jumaat dia wajib disempurnakan dengan zuhur sebab waktu zuhur sudah habis. Zuhur habis waktu pun boleh buat lagi zuhur. Pandai ni. Zuhur waktu habis pun boleh buat zuhur lagi. Jumaat syaratnya dalam waktu zuhur. Habis je waktu zuhur, tak sah, tak jadi dah Jumaat dia. Sembahyang dia sah, tapi tak jadi dah Jumaat, dia wajib kena buat zuhur. Mana apa ni? Tengah tasyahud akhir Jumaat ni, belum sempat salam, masuk waktu asar, dia kena bangun tambah 2 rakaat lagi jadi zuhur. Jumaat dia bertukar pada zuhur. Perlu tak tukar niat? Tak perlu, sebab sembahyang itu tertukar dengan sendiri. Mana? Faham tak? Ni benda tak berlaku ni. Daklah kita ni hak dapat 1 rakaat serta imam solat Jumaat, dia dapat Jumaat, dia tambah serakaat. Hak turut belakang pun tak pernah berlaku. Noh. Macam mana di tempat-tempat hak hari Jumaat dia kerja tu? Dia orang siapa awal ke tak? Kan tempat negeri lain kan hari Jumaat dia kerja, kan hari Ahad dia cuti. Jadi dia pergi Jumaat ni awal ke macam tempat kita? Tak ada kok mari-mari tu tik makak kedua dah. Ataupun diturut orang hak tambah rakaat, ada ke tak? Ada. Memang kalau lambat pakai dok pergi dah. Dah. Lambat pakai dok pergi. Siapa di masjid orang semaya dah pusing lalu lagi tau. Mana kalau dia dapat Jumaat naik rakaat kedua, orang tupang belakang dia tu dapat serakaat dengan dia, dapatlah Jumaat juga. Tapi kalau orang belakang tu mari, dia sudah iktidal rakaat yang kedua, maka dia turut boleh. Hak mai kawan tu mai Jumaat ni. Tapi dia kena lepas imam salam tambah 4 rakaat, solatnya jadi zuhur. Nak solat tu jadi Jumaat, syaratnya dapat serakaat serta imam. Faham tak? Tapi tajuk Jumaat tak masuk lagi ni. Jumaat tajuk di hadapan. Jumaat tajuk di hadapan. Jadi Jumaat syarat sahnya berjemaah, tetapi memada berjemaah hanya 1 rakaat. Tapi 40 wajib sampai ke salam. Berjemaah Jumaat, kita Jumaat syarat sahnya berjemaah dan bilangan 40. Jadi berjemaah 1 rakaat sudah memada. Adapun 40 mesti sampai ke salam. Itu bicara lain lah tu. Dia ahli Jumaat dia cukup-cukup 40. Ahli Jumaat dia cukup-cukup 40. Ni kitab belaka ni buat cerita ni. Cukup-cukup 40. Lepas tu imam beri salam, makmum lain beri salam, dia doa panjang, tak beri salam, doa panjang. Pun ketuk dia. Kena mai Jumaat mula orang ramai-ramai. Sebab apa? Sebab 39 je dan sudah semayang, seorang tu dia batal sebelum sempat sudah semayang. Apa dah ni? Dia berjemaah syarat Jumaat tapi cukup 1 rakaat. Sudah okey dah Jumaat. 40 mesti sampai ke salam. Kalau tempat tu memang 40 sungguh-sungguh. Kita tak ada, kita Jumaat ni rata-rata. Kalau tempat tu 40 sungguh-sungguh, beri salam tu imam dengan makmum yang lain sudah beri salam. Seorang je. Tapi misal kita ni misal kelakar lah. Dia tak beri salam. Tu imam dengan makmum balik dah. Sudah berdiri. Dia tak beri salam lagi.
Belum sempat beri salam pun ketuk dia kena umum di speaker, mari semula mai Jumaat, saya dak beri salam dia ketuk. Orang mari suruh lah mai katuk. Dah orang balik di rumah dah. 39 orang dengan tikman tu balik di rumah dah. Dia tinggal seorang ni tak beri salam lagi ni. Tiba-tiba wuduk dia batas sebelum sempat beri salam. Maknanya tak cukup 40 siap sembahyang Jumaat sebab dia belum beri salam lagi. Berjemaah memada 1 rakaat 40 wajib sampai ke salam. Kan? Orang balik rumah dah sekalipun kena mari semula, bukan mari semula mai Jumaat, kena baca khutbah balik. Tak boleh pakai khutbah tadi sebab butuh mualat tau. Jadi berjemaah 1 rakaat 40 mesti sampai ke selesai memberi salam. Dan wajib meniat mengikut imam pada makmum, tiada pada imam. Wajib meniat mengikut imam, wajib ni pada makmum, tiada pada imam. Imam kalau dia tak niat imam pun sah sembahyang, orang ikut belakang dia boleh pahala berjemaah. Makmum wajib niat mengikut imam, tapi makmum wajib nak ikut imam ni pun bukan wajib sebagai syarat sah niat, wajib kerana nak ikut tu imam. Itu je lah. Cuma insya-Allah minggu depan, sebelum daripada masuk saya baca saat ni, di dalam syarah tu dia ada cerita berkaitan dengan keuzuran yang menggugurkan fardu kifayah majmu'ah dan keuzuran yang menggugurkan fardu ain sembahyang Jumaat. Kalau dalam hak Jawi ni 120 dalam syarah tu baris yang ke-6 daripada bawah, dan harus ditinggalkan sembahyang berjemaah di masjid dengan uzur. Hak ada uzur. Sekarang sembahyang Jumaat fardu kifayah. Ada keuzuran yang menggugurkan hukum sembahyang berjemaah. Keuzuran yang menggugurkan sembahyang Jumaat ni, keuzuran ni jugalah yang menggugurkan sembahyang Jumaat kita. Cuma beza sembahyang Jumaat fardu kifayah, sembahyang Jumaat fardu ain. Keuzuran ni yang menggugurkan fardu sembahyang Jumaat dan menggugurkan juga fardu ain sembahyang Jumaat panjang. Dimulai dengan umpama hujan. Hujan. Dia akan ceritalah hujan tu macam mana. Hujan yang menggugurkan fardu kifayah Jumaat dan menggugurkan fardu ain sembahyang Jumaat. Tapi orang kita bukan kata hujan, banjir, masjid penuh dengan air pun dia berjemaah juga atas bumbung. Pada ni bukan kata banjir, hujan menggugurkan fardu ain sembahyang Jumaat. Tapi orang kita ni tak tahu ke, sungguh ke. Tapi gugur fardu ain pun kalau kita boleh buat Jumaat lagi afdal. Tapi kalau hujan separuh kampung tak mari, kita ada 20-30 orang je, tak ada Jumaat lah, kitanya berdosa tak mari? Tak berdosa lah sebab sudah gugur fardu ain sembahyang Jumaat apabila hujan. Tapi orang kita bagus, tetap afdal, hadirkan jugalah walaupun hujan pun. Maknanya macam berlaku di Kelantan tu, banjir dia buat Jumaat lagi atas bumbung, baik lagi tu, comel lah. Tapi kalau tanya fardu ain lagi tak mai Jumaat tu? Tak. Tapi selagi boleh buat Jumaat, buat Jumaat. Sebab apa? Sebab itu syiar yang besar dalam agama kita. Sebab Jumaat syiar yang paling besar dalam agama kita. Walaupun sudah tidak gugur, sudah tidak fardu ain lagi sebab bukan kata hujan ni banjir, tapi afdalnya buat Jumaat juga. Tapi biasa orang kita ni tak berapa tahu. Kalau tahu orang malas-malas tu tak mari dah. Hujan dia tak mari dah. Kalau malas-malas tak tahu. Jadi hujan di antara perkara yang menggugurkan fardu kifayah sembahyang Jumaat dan menggugurkan juga fardu ain sembahyang Jumaat. Dia akan bicara panjang dalam kitab kita ni hak berkaitan dengan keuzuran. Jadi kita baca minggu depan hak dalam syarah tu hak berkaitan dengan keuzuran yang menggugurkan fardu kifayah sembahyang jamaah.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.